Mengapa kita hanya mengecam Zionis dan tidak menegur kesilapan ataupun kesalahan Hamas? Soalan ini memerlukan kesabaran untuk ia dicerakin dengan baik. Sebagai Muslim, jika kita berpegang benar-benar dengan ajaran Islam, asasnya adalah jelas. Perkara yang benar kita persetujui, perkara yang salah kita sanggah. Walau bagaimanapun, kita perlu berhati-hati kerana peperangan yang berlaku di Palestin dan di Gaza membabitkan peperangan maklumat, naratif dan cara maklumat diketahui dan diguna pakai menjadi senjata untuk peperangan tersebut. Ini bukan perkara asing kerana di dalam peperangan-peperangan yang lain juga, propaganda adalah merupakan senjata penting untuk kejayaan dan kegagalan misi-misi tertentu di dalam peperangan. Husam Zamlud, Duta Palestinian Authority ke United Kingdom, juga telah digasak oleh Piers Morgan ketika menemu bual beliau di YouTube baru-baru ini. Berkali-kali Piers Morgan mengajukan soalan yang sama, adakah beliau mengecam tindakan yang dilakukan oleh Hamas menyerang orang ramai, orang awam. Husam menolak untuk mengatakan ya ataupun tidak. Walaupun Husam mendukung Fatah dan Fatah itu bergeseran bertentangan dengan gerakan Hamas dan ia boleh menjadi peluang untuk Husam mengecam Hamas sebagai saingan politik beliau, beliau mengambil sikap menolak untuk bermain dengan kata-kata pertanyaan yang diajukan oleh Piers Morgan. Ini adalah kerana Husam Zamlud faham, tahu tentang permainan media dalam persoalan ini. Semasa ditemu bual oleh Alastair Campbell dan Rory Stewart di dalam YouTube mereka, The Rest is Politics, bertarikh 18 Oktober 2023, Husam ada menjelaskan mengapa beliau mengambil pendirian untuk tidak menjawab soalan yang diajukan oleh Piers Morgan itu. Bagi Husam, soalan itu, apa jua jawapan yang dikemukakan, akan mengalihkan perbincangan daripada naratif induk, the big picture terhadap apa yang berlaku, kerana krisis yang terjadi ini telah bermula berpuluh-puluh tahun sebelum 7 Oktober 2023. Tetapi media memilih untuk mengalihkan perhatian daripada topik berkenaan dan memberi fokus hanya kepada soalan adakah kamu mengecam Hamas ataupun tidak. Perkara ini bukan perkara baru. Ianya telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh pengkaji-pengkaji, oleh tokoh sejak sekian lama. Antaranya, para sahabat boleh meninjau buku Coverage Islam oleh Edward Said, The Question of Palestine, oleh penulis yang sama, Edward Said. Begitu juga dengan Against Our Better Judgment oleh Alison Weir daripada ifamericans.org. Zahara Harb juga ada menjadi editor kepada koleksi artikel akademik yang dikumpulkan di dalam sebuah buku bertajuk Reporting the Middle East, the Arab World and Islam, The Practice of News in the 21st Century. Dan Profesor Noam Chomsky dan Ilan Pape juga ada menulis bersama di dalam buku Gaza in Crisis. Itu antara sebahagian daripada buku yang ada menyentuh secara spesifik tentang permainan media dalam propaganda menyebarkan naratif yang berat sebelah terhadap apa yang berlaku. Soalan yang diajukan sesama kita umat Islam ialah, Hamas ni tak ada buat salah ke? Dan kalau jika Hamas ada buat salah, mengapa kesalahan Hamas itu tidak ditegur? Kita mungkin khawatir bukan Muslim akan memberikan tanggapan seolah-olah kita umat Islam ini bias, berpihak kepada Hamas walaupun Hamas melakukan kesalahan, dan mengecam Zionis semata-mata kerana Zionis itu by default adalah jahat dan salah, tidak objektif dalam menilai apa yang berlaku. Pertanyaan itu relevan dan penting. Cuma kita perlu berhati-hati kerana selain daripada soalan itu, cara kita nak menjawabnya juga penting untuk mengelak daripada apa yang disebut sebagai red herring, hilang fokus. Bila ada satu perkara yang menarik perhatian kita teralih daripada fokus utama, mula membincangkan perkara yang timbul sebentar tadi, dan itu boleh terjadi secara tidak sengaja, boleh berlaku dengan disengajakan oleh mereka yang berkepentingan. Propaganda seperti ini bukan merupakan perkara yang baru di dalam dunia moden pada hari ini. Kita dapat melihat
bagaimana beberapa teladan daripada Al-Quran boleh dijadikan sebagai panduan untuk memahami apa yang berlaku. Kita boleh meninjau kembali kepada sirah Nabi Musa alaihi salam seperti yang diceritakan. Antara peringkat awalnya adalah di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15 hingga 22, yang mana Nabi Musa alaihi salam pada satu ketika sedang berjalan di Mesir dalam keadaan jalan-jalan itu kosong daripada penduduk, sama ada kerana di waktu tengah hari orang sedang berehat ataupun pada waktu tengah malam ketika penduduk rata-ratanya berada di tempat tinggal masing-masing, kita tidak tahu. Tetapi ketika itulah Nabi Musa AS yang pada masa tersebut belum lagi menjadi Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT telah bertembung dengan dua individu yang sedang bertelagah. Seorang adalah Bani Israel dan seorang lagi adalah Qibti, penduduk tempatan. Lelaki Bani Israel ini apabila melihat Musa AS telah meminta bantuan daripada beliau untuk mendepani orang Qibti yang sedang bertelagah dengannya, Nabi Musa AS telah bertindak membantu Bani Israel yang merupakan kaumnya, rata-rata yang ketika itu dianiaya, ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya di Mesir. Namun tindakan Musa AS untuk menumbuk lelaki tersebut dengan genggaman seperti yang diungkapkan di dalam ayat Al-Quran berkenaan telah menyebabkan lelaki Qibti itu terbunuh. Kematian itu adalah kematian yang tidak disengajakan kerana Musa AS tidak bermaksud untuk bertindak hingga menghilangkan nyawa lelaki berkenaan. Ceritanya panjang, tetapi kemudiannya cerita itu telah digunakan oleh Fir'aun untuk mengecam Musa AS seperti yang disebut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-19, wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kata Fir'aun, kamu ni nak menegur aku, nak mempertikaikan aku, kamu tu tak ingat ke telah melakukan satu kesalahan yang sedia maklum telah kamu lakukan, dan sesungguhnya kamu ini yang telah aku besarkan, yang telah aku jaga kebajikan kamu, sesungguhnya adalah merupakan orang yang telah mengingkari Tuhan, kufur, tidak bersyukur dengan apa yang berlaku. Kesilapan yang dilakukan oleh Musa AS itu telah ditimbulkan oleh Fir'aun. Siapakah Fir'aun? Iaitulah pemimpin zalim yang telah membunuh beribu-ribu bayi demi untuk mengekalkan kuasanya, tetapi dia tergamak untuk membangkitkan satu kesalahan Musa AS sebelum Musa menjadi seorang Rasul. Bagaimana seorang pembunuh yang telah membunuh beribu-ribu nyawa membangkitkan persoalan seorang ini telah dengan tidak sengaja membunuh seorang lelaki pada suatu ketika dahulu. Malah Fir'aun juga telah mengkafirkan Musa. Macam mana kita nak katakan betapa dahsyatnya sikap yang ditunjukkan oleh Fir'aun ini, kan? Dan apabila Fir'aun yang telah membunuh beribu-ribu bayi membangkitkan persoalan Musa yang juga pernah membunuh seorang pada suatu ketika dahulu, walaupun sebenarnya itu adalah satu kemalangan yang tidak disengajakan, kita dapat belajar daripada akhlak Nabi Musa AS yang mana Musa tidak menafikan perkara salah yang telah terjadi pada suatu ketika dahulu. Baginda mengakuinya dengan berkata, fa'altuha idzan wa ana minadh-dhalin. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-20. Musa AS telah berkata, benar, aku telah melakukan apa yang telah engkau sebutkan kerana aku ketika itu termasuk di kalangan orang yang tidak mendapat petunjuk. Tetapi kesalahan Musa itu tidak sepadan dengan Fir'aun yang telah membunuh beribu-ribu bayi yang tidak berdosa itu, sehingga boleh diberikan ruang untuk Fir'aun mempertikaikan Musa AS sedemikian rupa. Dan contoh ini boleh juga kita lihat dalam satu kejadian yang berlaku ketika Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat ke Mekah untuk mendapatkan harta rampasan peperangan yang berada di Mekah ketika itu. Walau bagaimanapun, para sahabat ini telah terjebak di dalam pertelagahan yang mengakibatkan seorang kafir Quraisy telah terbunuh. Perkara tersebut telah digembar-gemburkan oleh kafir Quraisy, terutamanya kerana kematian itu berlaku di kawasan Masjidil Haram pada bulan Rejab yang tidak disedari oleh para sahabat, sedangkan bulan Rejab adalah merupakan termasuk di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT berperang, dan ini adalah sesuatu yang telah diamalkan daripada zaman jahiliah lagi. Maka kafir Quraisy itu telah membangkitkan
melihat persoalan ini betapa teruknya pengikut Muhammad ini bertindak membunuh, dan apabila perkara ini sampai kepada pengetahuan Nabi SAW, ia menjadi asas kepada turunnya ayat yang ke-217 di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah SWT menjawabnya sendiri di dalam firman-Nya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum berperang di dalam bulan-bulan yang diharamkan. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, berperang di dalam bulan yang diharamkan itu adalah kesalahan yang besar. Tetapi sambungan daripada ayat itu, Allah SWT berkata, wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Betul, perbuatan berperang di dalam bulan yang diharamkan itu adalah kesalahan yang besar, tetapi perbuatan kalian semua yang menghalang orang daripada jalan Allah, kufur kepadanya, menyekat orang daripada pergi ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk-penduduk daripada kampung halaman kediaman mereka, semua perkara itu lebih besar dosa dan kesalahannya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan sesungguhnya fitnah, yakni propaganda, kerosakan, kepincangan, kehancuran, masalah-masalah yang disebutkan tadi, yang dirumuskan di dalam perkataan yang disebut sebagai fitnah, adalah lebih besar kesalahan dan dosanya daripada perbuatan membunuh. Allah Subhanahu Wa Taala mahu mengekalkan konteks yang jangan kita lupa sehingga kita termakan dengan propaganda yang ditimbulkan oleh penduduk Quraisy yang membangkitkan persoalan kematian satu daripada orang mereka dalam pertelingkahan yang terjadi itu, sedangkan begitu ramai lagi yang telah terbunuh. Segala perosakan yang mereka lakukan di Masjidil Haram di Mekah, menghalang orang daripada beribadah kepada Allah, menghalau mereka keluar daripada rumah dan kampung halaman mereka. Yang ni nak letak dekat mana? Dan bila kita tinjau kepada kisah yang terdapat di dalam Al-Quran ini, dia harus menjadi pelajaran kepada kita bahawa bila ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh orang kita, orang Islam contohnya, kita perlu mengakuinya. Namun kita perlu memperjuangkan konteks yang lebih besar agar kita tidak termakan dengan satu perkara yang sengaja ditimbulkan untuk mengalihkan perhatian daripada musibah besar-besaran yang sedang berlaku. Ini menjadi petunjuk kepada kita untuk faham bahawa jika adanya bukti-bukti yang menunjukkan kepada perbuatan Hamas yang menyanggah daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah salah dari segi agama dan kita tidak bersetuju dengannya. Namun kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Pertamanya, untuk memahami apakah sebenarnya yang sedang berlaku. Adakah apabila Hamas melakukan serangan kepada penduduk Israel itu, di kacamata Hamas serangan itu adalah serangan mereka ke atas orang awam, ataupun bagaimana? Dari sisi pandang Hamas, boleh melihat bahawa orang-orang Yahudi yang berada di Palestin tidak boleh dilihat sebagai orang awam. Orang-orang Yahudi yang berada di luar daripada Palestin, yang berada di UK, yang berada di US, sama ada yang pro kepada Zionis ataupun tidak, itu lain cerita. Melakukan serangan ke atas mereka itu adalah perkara yang ditegah dan bersalahan dengan ajaran Islam. Tetapi orang-orang Yahudi yang berada di bumi Palestin, walaupun mereka itu ada nasionaliti lain, walaupun mereka ada pilihan untuk berada di tempat lain, tetapi mereka memilih untuk berada di bumi Palestin. Setelah mereka datang sebagai penjajah, mereka mahu melindungi diri mereka dengan status sebagai orang awam. Perkara itu mungkin perkara yang tidak dipersetujui oleh Hamas. Maka Hamas melakukan serangan, bukan serangan yang dilakukan ke atas orang awam sebagai satu perkara yang salah dari segi ajaran Islam. Tapi kalau ada penyiksaan yang dilakukan ke atas individu yang ditahan dan sebagainya, maka kita perlu melihat perkara itu dengan lebih berhati-hati. Namun kita tidak harus sewenang-wenangnya demi untuk nak menjaga hati orang lain, untuk kelihatan lebih objektif dan berlaku adil, kita terperangkap
di dalam permainan, adakah kamu menyalahkan Hamas ataupun tidak, seperti yang diulang berulang-ulang kali oleh Piers Morgan dengan seorang demi seorang tetamu yang datang di dalam program beliau. Jangan sekali-kali kita kehilangan the big picture. Dalam pengalaman kecil saya, pada suatu ketika dahulu ketika saya bertugas sebagai Imam Minister of Religion di Belfast di Island Utara, saya ada menceritakan kisah ini di dalam travelog di hamparan Shamrock Ku Seru Namamu yang sahabat-sahabat boleh dapatkan daripada jejak terbiah. Ketika saya bertugas itu, saya telah didatangi oleh wartawan beberapa kali dalam beberapa peristiwa dengan soalan-soalan yang jatuh dalam kategori ini, yang bertujuan untuk memerangkap, dan kita tak boleh menolak untuk ditemubual kerana mereka akan berspekulasi. Tetapi dalam satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, soalan yang ditanya adalah berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin. Saya ketika itu tidak berpengalaman, anak muda, fresh graduate, dan terus memegang tugasan yang berisiko tinggi dan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk komuniti Muslim di Island Utara. Pada masa tersebut, saya tidak mahu menjawab ya ataupun tidak, setuju ataupun tidak dengan soalan yang ditanya oleh wartawan. Saya tak ingat daripada BBC ke daripada Channel 4 kepada masa tersebut. Saya katakan kepadanya, soalan yang awak tanyakan kepada saya itu adalah soalan yang ditanya kepada orang yang salah. Siapa saya dan siapa awak untuk kita di sini nak bercakap tentang apa yang orang Palestin patut buat dan tidak patut buat? Kita duduk kat sini, makan cukup, minum cukup, hidup selesa. Kita tak mengalami apa yang dialami oleh mereka yang berada di Palestin. Siapa kita untuk nak berkata mereka sepatutnya buat begini dan tak sepatutnya buat begini? Kalau soalan awak kepada saya nak bertanya tentang apakah sikap pendirian umat Islam yang berada di Belfast ni, saya boleh jawab. Dan untuk menjawab kepada soalan itu juga, sebelum kita bercakap tentang keganasan yang menjadi fokus pertanyaan awak, kita harus peruntukkan masa juga untuk bercakap tentang punca mengapa keganasan itu berlaku. Apa yang telah terjadi selama ini sehingga kejadian yang dilabel sebagai keganasan itu timbul. Perbuatan saya untuk meletakkan konteks yang berlainan daripada apa yang asalnya diusul oleh wartawan itu tadi tidak mendapat kerjasama daripada beliau. Beliau mematikan temubual dan meninggalkan masjid, tak keluar pun soalan tu dalam mana-mana bahagian di media mereka. Kejadian ini berlaku pada tahun 2001 ataupun 2002 ketika intifadah baru timbul di Palestin pada masa tersebut. Jadi begitulah maknanya, apa yang betul itu betul, apa yang salah itu salah. Sokongan kita kepada perjuangan umat Islam di Palestin bukan sokongan asabiah berasaskan kepada sentimen kita orang Islam maka kita sokong orang Islam, full stop macam tu sahaja, tetapi kita menyokong apa yang benar dan kita menentang apa yang salah. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Dan ada banyak perkara yang masih perlu dimuhasabahkan, dibetulkan oleh kita umat Islam, kerana itu juga adalah merupakan syarat untuk kemenangan terjadi di bumi Palestin, iaitu apabila orang Islam memiliki kualiti sebagaimana kualiti umat Islam masuk ke masjid itu buat pertama kalinya pada suatu ketika dahulu oleh generasi yang dididik oleh Nabi SAW. Dan penutupnya di dalam sepotong ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah nyatalah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri, dan musibah yang menimpa itu adalah bertujuan untuk Allah kenakan sedikit daripada akibat kesalahan dan kelemahan kita sendiri, supaya dengan kesakitan dan penderitaan yang kita alami pada bencana yang berlaku ini, mudah-mudahan mereka kembali. Yakni apa yang terjadi di bumi Palestin adalah merupakan panggilan untuk memanggil Muslim seluruhnya kembali kepada Islam.